حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 5, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 5, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka kami ni pengarang kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Al-Fatani. Maka kami Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah berkata. Apa perkataan Syekh Ahmad Al-Fatani? Wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang patut dengan zatnya, yang selayaknya dengan zatnya, zat Allah yang maha tinggi. Dan sifat kesempurnaan itu, sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah itu amat banyak. Tiada meliputi dengan dia dengan amat banyak, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib, ini wajib atas mukallaf, disabitkan, ditetapkan baginya Ta'ala, bagi Allah Ta'ala atas jalan ijmal. Maka kami berkata, wajib bagi Allah tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya, zat Allah yang maha tinggi. Maka kami berkata ni, atau pada kata kami nyatakan segala aqaid. Jadi selepas daripada Syekh Ahmad Al-Fatani memulai pembicaraan ilmu berkaitan dengan iman, akidah tauhid, yang mana sebelum daripada Syekh Ahmad memulai pembicaraan berkaitan dengan iman, akidah tauhid, Syekh Ahmad Al-Fatani terlebih dahulu mendatangkan apa dia agama. Apa dia agama? Agama ada perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan bawa sekalian manusia yang hamba tadi kepada kebajikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu agama. Kemudian segala perhimpunan hukum hakam Allah Ta'ala ni merangkumi 3: Islam, iman dan ihsan. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid nak membicarakan iman. Tapi sebelum Syekh Ahmad memulai pembicaraan tajuk sebenar kitab Faridatul Faraid ni, kitab tauhid, nak bicara bab iman, nak bicara akidah, tapi Syekh Ahmad dahulu mendatangkan bahawa apa agama. Mana agama bukan hanya iman. Agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Bukan bahagian iman sahaja, bahagian agama. 3 lengkap, ketiga-tiga, Islam, iman dan ihsan, barulah dipanggil beragama. Dia panggil beragama. Lengkap 3 bahagian komponen agama. Yang mana 3 bahagian agama ni sebagaimana yang ditanya oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal panggilan hadis Jibril. Jibril alaihissalam datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas rupa seorang lelaki, yang mana lelaki ni
syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ri. Makna baju putih molek, rambut hitam molek. Yang mana lelaki ini tidak dikenali oleh orang Madinah, tetapi tidak ada tanda musafir kalau bukan orang Madinah. Mana kalau orang tempatan, orang Madinah, sahabat kenal. Tapi tak kenal. Mana dia bukan orang tempatan. Orang luar mesti ada tanda mari daripada jauh. Tanda musafir lah. Dulu musafir kan padang pasir kan. Perjalanan tengah panas kan. Adalah tanda dia mari daripada jauh. Sekarang tidak dikenali oleh orang Madinah, makna bukan orang Madinah, orang luar. Tapi tidak ada tanda pun dia mari daripada luar, mari daripada jauh. Ni lelaki yang mana baju putih molek, bersangatan putih bak pakaian dan bersangatan hitam rambut. Ni sebab itulah tahsinul hay'ah disunatkan. Tahsinul hay'ah, comel-comel, pakai biar comel, tubuh biar comel, sunat. Ulama mana hukum sunat tu? Tengok Jibril alaihissalam datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana Jibril mari? Syadidu bayadi thiyab, bersangatan putih pakaian. Syadidu sawadi sya'ri, bersangatan hitam rambut. Jangan orang panggil comel. Tu sunat comel tu. Bukan makna sebut kata agama kena pakai selekeh je, lepas tu rambut pula berkerutu. Bukan, jangan salah faham. Sunat tahsinul hay'ah, ni ambil daripada rupa Jibril datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh tengok orang pakai comel. Pakai baju gosok pula ada side apa gitu. Side pula kalau tak pandai gosok ada dua, double side dia panggil. Tak apalah, biarlah janji gosok sudahlah, biar double side tu pun tak apa tu. Jangan kedut je. Allah dia ni ahli dunia. Tengok pakai baju bergosok, tak sunat. Maknanya baju comel molek, rambut comel molek, sunat. Ada ni. Tahsinul hay'ah tu sunat. Tapi bukan kerana nak menyombong. Pakai molek, bergosok molek, bukan nak menyombong. Tapi kenapa? Kerana disunatkan seumpama tu. Bukan kita nak berbangga-bangga, nak nunjuk ke orang dengan pakai comel, bukan. Ada orang faham kalau orang agama dia pakai kain pelekat ni oleh kerana tak pernah gosok, dia belipak bawah, belipak kau tinggi, kilah pula tinggi. Masa semayang tu nampak macam nak terbuka, nak sapa di lelaki lah ni, nak sapa nak nampak aurat. Dah kilahnya tinggi, kemudian belakang tu pula tak bergosok, belipak. Ni barulah orang agama, bukan orang dunia. Salah faham seumpama tu. Salah faham seumpama tu. Dia buat macam pakar nak menunjukkan bahawa bukan ahli dunia, kita orang zuhud. Zuhud bukan duduk di situ, zuhud duduk di hati. Berpaling hati daripada dunia itu zuhud. Faham tak ni? Zuhud bukan fakir. Fakir lain, zuhud lain. Zuhud berpaling hati daripada dunia. Fakir tak ada dunia di tangan. Yang faham situ? Orang zuhud terkadang kaya, terkadang fakir. Orang fakir terkadang zuhud, terkadang tomok. Mana ni? Orang zuhud terkadang dia kaya. Siapa yang paling zuhud? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sahabat Nabi? Macam mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu? Macam mana Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu? Macam mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Tak cerita lagi tu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tak cerita lagi tu. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, orang fakir, orang kaya, tapi paling zuhud.
Anda faham ni, zuhud lain, fakir lain. Kita tengok ni orang zuhud. Sebab apa? Sebab rupa dia gitu tu. Jangan. Dia kadang-kadang kita ni riak. Riak ni timbul riak daripada bagai-bagai sumber. Di antaranya riak dengan pakaian. Mana apa ni? Nak menunjukkan pakaian kita ni orang yang bukan ahli dunia. Tu riak atau panggil tu. Tapi kita jangan tuju ke orang pula, awak pakai lebih kurang ni, awak riak, jangan. Tapi boleh timbul riak daripada pakaian. Hak riak daripada amalan, riak daripada ilmu, riak daripada amalan. Orang ada kok rokok lama sikit, sujud lama sikit. Riak dari sudut tingkah laku. Orang ada kok tunduk, orang tak ada lenggok. Dia tu. Tapi kita tengok orang tunduk yang kita kata dia riak. Ini atas diri kita masing-masing. Tapi lagi tak ada kata, terkadang riak mari daripada pakaian. Kita nak pakai macam orang sufi, orang yang zuhud. Nak tunjuk ke orang bahawa aku ni orang yang bukan ahli dunia. Itu riak dia panggil. Pakai comel hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril mari dalam keadaan pakai comel, rambut pun comel, tapi tidak dikenali oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jibril alaihissalam mari tanya apa dia? Islam, iman dan ihsan. Selepas Jibril alaihissalam keluar daripada majlis Nabi, hadis itu memang dipanggil hadis itu hadis Jibril ya. Kalau kita buka kitab hadis 40 Imam Nawawi, dia duduk nombor 2 hadis itu. Hadis yang pertama, hadis riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Tu. Sesungguhnya sah amal dengan niat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Sayyidina Umar juga. Mana? Hadis Jibril. Hadis Jibril ni dikenali dengan ummul hadis. Manapun induk kepada hadis. Kalau macam Fatihah, ummul Quran, ummul kitab. Itu Fatihah. Dikenali dengan ummul Quran, ummul kitab, Fatihah. Hadis Jibril dikenali dengan ummul hadis. Induk kepada hadis. Yang mana hak Nabi sapa selama tu terkandung dalam dalam hadis Jibril, dikenali dengan ummul hadis. Sebab apa? Sebab di dalam tu pertanyaan berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Hak tu Nabi duk sapa tu. Selama-lama Nabi duk sapa agama, Islam, iman, ihsan. Jadi selepas daripada Jibril asal tanya Nabi dengan 3 soalan, cara bertanya pun pelik. Cara duduk pun pelik. Duduk rapat lutut dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pelik dah tu. Sahabat tak ada buat gitu. Kemudian ya Muhammad. Ya Muhammad je. Sahabat tak ada panggil nama gitu. Ya Muhammad. Panggil nama je. Selepas Nabi jawab soalan yang pertama berkaitan dengan Islam, Nabi jawab rukun Islam yang 5, sadaqta. Benar engkau ya Muhammad. Jadi dia tanya, lelaki ni lah yang tidak dikenali ni tanya, Nabi pun jawab, dia pun kata benar engkau ya Muhammad. Kau pelik sahabat. Dia tanya, kemudian dia mengesahkan benar. Maknanya dia tahu. Pada ni sekarang dia tanya, akhbirni anil Islam. Ni lelaki ni yang mana kemudian barulah Nabi tahu tu Jibril. Lelaki ni tanya berkaitan dengan Islam. Nabi pun jawab rukun Islam yang 5 tu. Lepas Nabi jawab siap, sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Maka saya nama kata, ajiblah sahabat, hairanlah sahabat, pelik sahabat, bertanya kemudian mengesahkan, membenarkan jawapan tu. Mana tanya dalam keadaan yang bertanya tahu. Kita pun gitu juga. Kita tahu, kita boleh buat pertanyaan. Kita tahu, kita boleh buat pertanyaan. Supaya apa ni? Supaya diperjelaskan. Supaya diperjelaskan. Dan buat pertanyaan seumpama ni seperti mengajar juga. Sebab di hujung hadis itu, selepas Nabi tanya sahabat,
tahu tak siapa lelaki tadi yang bertanya, kemudian dia keluar daripada majlis Nabi. Sahabat pun jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam lah, Allah dan Rasul yang mengetahui. Nabi pun kata, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Lelaki tadi Jibril alaihissalam datang mengajar akan agama kamu. Faham tak ni? Sekarang ni siapa yang jawab? Nabi yang jawab, Nabi yang mengajar. Kenapa kata Jibril yang datang mengajar? Jibril hanya bertanya. Yang menjawab adalah Nabi SAW. Jadi kira-kira Nabi yang mengajar. Tapi kenapa Nabi kata fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Lelaki tadi tu Jibril alaihissalam datang akan kamu, mengajar akan kamu akan agama kamu. Jibril mengajar kok mana? Mengajar kok jalan bertanya. Oleh kerana Jibril bertanya, Nabi pun boleh menceritakan. Jadi yang bertanya ni pun Nabi kata mengajar juga. Maknanya kita tahu, kita boleh buat pertanyaan supaya diperjelaskan. Sebab kadang-kadang orang yang bertanya ni orang yang tahu. Orang yang tak tahu, dia tak boleh nak buat pertanyaan. Ni kadang-kadang orang kita ni pelik sikit lah. Faham ke tak? Tak faham. Tanyalah. Nak tanya orang dia tak faham. Nak tanya orang dia tak faham. Tak faham lah tanya. Dan nak tanya orang dia tak faham, jadi susah. Kalau faham, tanya orang apa? Tak faham lah tanya. Dia kata nak tanya orang dia sebab tak faham. Jadi seolah-olahnya orang nak tanya tu faham. Kalau orang tak tanya tu tak faham lah tu. Kelas kita tak tanya ni. Kelas kita tak tanya. Tak faham barangkali dah. Tak tanya pun. Kira-kira dah kalau tak faham tanya. Tak faham dah tanyalah. Nak tanya warna dia tu tak faham. Lepas tu kadang-kadang orang yang bertanya ni dia reti tu. Tapi kenapa bertanya? Supaya diperjelaskan. Maka bertanya dengan tujuan seumpama tu dikira mengajar juga. Jangan kita bertanya untuk menguji. Nak test, nak tengok. Kalau dia boleh jawab, kita aku. Kita respect lah. Kalau tak boleh jawab, tak sampai level lagi. Itu nak menguji. Itu tidak beradab orang panggil. Dia ada orang pasien tu, mari je orang baru, dia tanya. Ahli Jumaat ni susah dah ni. Dia tanya, tapi habis kuliah balik, saya panggil ustaz ni lain kali. Tengok, tanya tak boleh nak jawab. Pada dia tanya tu benda tinggi-tinggi. Ustaz tu pula, dia tengok tepat juga nak jawab. Kalau tepat tu tak sesuai, dia tak akan jawab. Gitu. Tambah kalau ditanya pula tinggi-tinggi, kalau ustaz dia pun tak mahir, dia tak akan jawab. Sebab dia nak main ngajar syariat je. Bukan nak ngajar tinggi-tinggi tu. Dia test nak tanya tinggi-tinggi. Nak tengok tinggi ke tak. Ustaz yang tak jawab tu ada dua kemungkinan. Yang pertama, soalan tu tak sesuai dengan tajuk. Orang mari nak ajar bahasa asas, dia ajar tanya bab hakikat, dia pun tak jawab. Yang kedua, memang dia pun tak mahir mana. Dah dia mahir kan nak ngajar hakikat, ngajar syariat. Dia tak mahir tu tak ada salah apa pun. Tapi ni. Ada Jumaat selalu dah ni nak teh balik kan. Ada pasien tu. Dia tanya untuk menguji, itu tidak beradab. Kemudian kadang-kadang tanya ni untuk memperbetulkan kesalahan sesama kita. Tak apa tu. Tapi ada orang yang bertanya tujuan dia untuk jadikan sebagai peluru nak tembak. Ni satu memang ni kira tidak beradab lah. Dia tanya betul benar. Bukan nak tuju-tuju, bukan nak tembak-tembak. Oleh kerana banyak kesalahan di kalangan ahli Jumaat, dia tanya supaya diperjelaskan, kita sama-sama baiki diri. Tu bagus. Tetapi kalau ditanya tujuan dia nak tuju, sebagai peluru dia. Dia tanya tu ekor mata dia keling dah. Dia keling. Malah ni kena haji ni, malah ni kena ni. Ni ada pasien ni. Yang ditanya pula ustaz tu mesti jawab betul benar lah.
Hak ni pun terasa dah hati ustaz pakat dengan hak tanya nak katok dia. Hak sasaran tu. Masa ustaz tu jawab, sudah ditanya, dia cokek kawan dia tu. Hari ni kena molek hari ni. Ni nak dengar sangat ni. Biar enjar, biar katok, biar tak mari surah dia. Ada penyakit pesen tu. Ada penyakit pesen. Nak perambak orang. Kita nak ajak orang mari surah. Dia nak perambak orang. Ada pesen tu. Tak puas hati kalau tak katok orang. Tak kena mana-mana, tak puas hati. Biar kena. Biar nyando gitu. Kata dah kena malam ni. Tapi kalau kebetulan kena atas kepala dia, dia ada reti je. Pasal ni susah. Ustaz cerita gitu. Tak lari orang. Katok ustaz biar dia lari. Ilaha illallah. Dia nak gapo sebenarnya? Mari ajak. Dia duk cerita biar kenal Tuhan, biar betul sembahyang bang, biar betul hubungan hati kita dengan Allah. Kalau gitu ustaz, tak lari dia kata. Hak duk depan tu, hak tak percaya ke Tuhan belaka tu, hak duk depan tu. Tak mahu hukum Tuhan belaka duk depan tu. Tapi dah ustaz dak katok, tak sebut terang-terang, tak lagi cuba ustaz katok biar lari belaka. Sedap dia berbohong, tak beriman belaka duk depan tu. Tak mahu ke agama belaka duk depan tu. Hak kata dia tu pula pernah majlis surah, dak nak ngaji bab iman, ngaji bab akidah, dak ngaji-ngaji pun. Ada ngaji pun dia bab iman, bab akidah. Dia tu duduk depan tu tak beriman belaka tu ustaz. Tak ambuh ke hukum Tuhan belaka tu. Kalau dia nak pada hukum Tuhan, hak kata itulah. Dia nak pada hukum Tuhan. Dia antara hukum Tuhannya belajar fardu ain. Dia belajar ke tak? Hak dia kata dia nak hukum Tuhan, hak di depan tak hukum Tuhan belaka tu. Dia nak hukum Tuhan, dan antara hukum Tuhannya ijma' ulama wajib belajar fardu ain. Dia belajar ke tak? Tak. Dia nak ngaku nak hukum Tuhan. Ni. Dia suruh biar enjar apa tak enjar? Biar enjar, biar kata kita bukan nak enjar nak katok, kita mari nak cerita agama, Islam, iman, ihsan. Tauhid, fiqh, tasawuf, betul akidah, kepercayaan masing-masing, betul amal, betul hubungan hati dengan Allah. Hak tu kita nak bawa, bukan nak enjar siapa-siapa kata. Tak puas hati. Sebab apa? Sebab tak lari kata dia. Ngaji saja tu dah pakai dia kata. Mana ke tahu? Sedap. Dia kata ngaji saja tak mau pakai kata dia. Hak dia tak mengaji. Hak dia tak mau mengaji. Ni ada pasal-pasal gitu. Dia soal tujuan dia lain. Kalau memang ada salah sama-sama amalan ahli Jumaat kita ni, mari orang mengajar kita tanya supaya diperjelaskan. Tak apa. Tak apa tanya seumpama tu biar diperjelaskan molek. Buat gini tak kena, tak betul buat gini. Tak apa. Bukan kata tanya supaya nak kata orang, bukan. Kita nak perbetulkan sesama kita, termasuk diri kita sendiri. Boleh buat pertanyaan. Buat pertanyaan seumpama tu. Jangan tanya untuk menguji, jangan tanya untuk jadikan clue kepada orang lain. Tanya lillahi ta'ala. Diperjelaskan, diperbetulkan. Itu kata orang tanya, orang reti juga baru boleh tanya. Jadi Jibril AS rupa tanya akan Nabi. Tapi Nabi kata yu'allimukum, mengajar ia Jibril akan kamu. Jadi yang bertanya ni mengajar. Kalau kita kira Nabi yang mengajar, Jibril hanya tukang tanya tak? Mengajar akan kamu, akan agama kamu. Apa dia? Jibril tanya apa? Islam, iman dan ihsan. Maka agama komponennya Islam, iman dan ihsan. Kitab Faridatul Fara'id nak bicara bab iman, bab Islam dalam fiqh, bab ihsan dalam tasawuf. Tapi sebelum masuk bab tajuk iman, jangan ingat keagamaan iman saja. Janji ada iman, tak apalah, Islam dengan ihsan tak ada pun tak apa. Jadi murjiah tu bukan ahli sunnah. Murjiah ini golongan terpesong. Murjiah ni khilaf ulama, murjiah ni kafir ataupun golongan yang dosa besar. Murjiah ni dia ada iman cukup. Ada iman sekara je. Buat dosa, buat salah, tidak akan dicatatkan dosa. Gitu murjiah ni. Dia buat bandingnya orang kafir. Orang kafir
buat kebaikan, tolong orang, contohnya buat kebaikan, tolong orang, dicatatkan pahala ataupun tidak? Tidak dicatatkan pahala. Sebab apa? Sebab sekat di kapi dia. Sekat di kapi, nak catat pahala guna. Dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia buat kebaikan sekalipun. Jadi orang kafir buat kebaikan tidak dicatatkan dosa, sekat ki kapi dia. Sebaliknya, orang beriman buat dosa tak dicatatkan dosa kerana sekat di iman. Ni Murji'ah. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia janji iman, dia iman dah. Islam tak apa. Tepi-tepi itu tak apa. Janji ada iman je. Buat dosa, Tuhan tak catat dosa kerana sekat di iman, dibuat banding, buat qiyas dengan orang kafir buat kebaikan, tidak dicatatkan pahala kerana kafir. Orang kafir buat kebaikan, tidak dicatatkan pahala kerana kafir, itu betul. Itu betul. Memang sungguhlah. Orang kafir buat kebaikan. Kebaikan mana ni? Kebaikan yang tidak bergantung kepada niat. Kebaikan yang tidak bergantung kepada niat. Kebaikan sembahyang, niat kena ada. Kebaikan puasa, kena ada niat. Hak kena ada niat, orang kafir bukan ahli. Tapi kalau kebaikan yang tidak bergantung di niat, tolong orang, itu bukan kebaikan yang bergantung di niat. Kena niat. Saja aku tolong orang, gitu. Baru sah tolong orang. Ada. Itu bukan kebaikan yang bergantung di niat. Tidak dicatatkan pahala, terhalang kerana kafir. Tapi ada tak pahala? Ada. Tapi tidak dicatatkan. Sebab apa? Sebab kafir. Apabila orang kafir yang buat kebaikan yang tidak dicatatkan pahala ni kerana kafir, dia mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian hak pahala kebaikan yang tidak dicatat dahulunya akan segera dicatat kepada dia. Ada ni? Kebaikan yang tidak bergantung di niat. Kalau benda bergantung di niat, contoh dia kata, masa saya kafir lagi, saya mandi wajib juga. Dengar-dengar orang ayat orang Islam ni, kalau berhadap besar mandi wajib, dia pun mandi wajib juga, dia kata. Dia pun mandi wajib juga. Mandi wajib bergantung di niat, dia buat tak jadi. Masuk Islam dia kena mandi wajib lain. Sebab apa? Sebab mandi wajib itu adalah perkara yang bergantung pada niat. Maka kafir tak sah untuk hak bergantung dia niat. Tapi hak tak bergantung dia niat, tolong orang, kenapa tak dicatatkan pahala? Sebab dia kafir. Dia mengucap dengan syahadah, kemudian pahala tu akan dicatatkan. Dia gitu. Pahala tu akan dicatatkan. Tapi kalau orang kafir yang buat kebaikan ni, dia kafir sampai ke sudah, Tuhan akan balas kebaikan atas dunia. Dia pun murahkan rezeki, dia pelepaskan daripada kena musibah. Ini orang kafir percaya, orang kafir percaya. Tolong orang, taat pada ibu bapa, murah rezeki. Tolong orang, taat pada ibu bapa, lepas daripada kena musibah, orang kafir percaya. Kita orang Islam, tolong orang, habis duit separuh. Itu orang Islam. Dia tolong orang, murah rezeki. Kita pula tolong orang, habis rezeki. Dah tolong orang? Tolong orang tu, tolong orang ni, habis duit. Dia percaya, memang tu. Kebaikan akan Tuhan balas atas dunia. Last kali Tuhan balas kebaikan orang kafir yang buat baik ni, yang tak masuk Islam sampai ke sudah, dipermudahkan ketika mati. Itu last kali tu, dipermudah ketika mati. Lepas daripada mati, seksaan selama-lamanya, bermula daripada seksaan barzah. Ada dah. Tapi kebaikan tu akan dibalas atas dunia. Tapi kalau dia masuk Islam, kebaikan lampau dia tu, pahala akan dicatatkan. Sebab tidak dicatat kerana dia kafir. Betul kata tu? Sebab tu orang kafir, kalau perkara yang tidak bergantung dunia, orang kafir buat pun jadi. Orang kafir basuh najis, okey je. Kalau kena dengan cara basuh najis, sucilah. Orang kafir yang samuk kulit bangkai tu, kan, kulit-kulit bangkai, kulit buaya, kulit ular tu kan, siapa yang samuk? Orang kafir. Tak apa, suci kalau kena dengan cara. Orang kafir tu kan, itu bukan perkara yang bergantung kepada niat.
Adakah basuh najis kena niat? Saja aku basuh najis. Ada niat itu? Tak ada. Saja aku sama. Tak ada. Sebab itulah orang kafir dia nak memandikan jenazah saudara dia hak masuk Islam, okey, boleh. Saudara dia Islam meninggal dunia. Hak kafir hak anak adik-adik dia ni, dia jumpa orang Islam, sayalah nak mandi misalnya. Mandi tak apa. Cuma kita tengoklah biar dia mandi tu rata molek. Siapa orang kafir memandikan? Sebab mandi mayat tidak bergantung kepada niat. Hanya syaratnya kata air je. Bukan kata saja aku mandi atas ini mayat. Dia tak sama macam mandi wajib. Orang kafir mandi, okey je. Gugur fardu kifayah atas orang Islam lain. Orang kafir tu pula tak apalah, saya yang kapankan. Misalnya ni adik-beradik dia orang Islam mati ni, dia nak buatlah untuk adik-beradik dia ni. Dia nak mandi, lepas mandi nak kapan, tak apa. Itu fardu kifayah tu. Tak apa. Sebab apa? Itu semua perkara yang tidak bergantung kepada niat. Memang orang kafir perkara yang tidak bergantung dengan niat, orang kafir buat ada. Mana jadilah. Tapi pahala dia ke tak? Tak ada. Sekat di kafir. Murji'ah ambil banding ni lah. Orang beriman buat dosa, tak ada dosa, tak kena dosa. Ni terpesong. Kita ahli sunnah wal jamaah beriman satu, tetapi nak sempurna iman mari daripada ihsan, amal ibadah. Buat taat iman kuat, buat maksiat iman khanipih. Tu ahli sunnah wal jamaah. Ini murji'ah dah. Jadi nak ceritanya, walaupun kitab Faridatul Faraid cerita bab iman, tapi Syekh Ahmad Al-Fatani ni nak ceritanya agama bukan iman saja. Agama Islam, iman dan ihsan. Maknanya kalau kita belajar kok, kita nak belajar agama bukan belajar tauhid saja. Fiqh tasawuf pun kita kena belajar. Tapi maudhu' pembicaraan Faridatul Faraid adalah iman. Nak cerita bab iman dah ni, dia masuk tajuk dia dah. Dimulai dengan permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa mengetahui segala hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanan. Nak ngaji sifat Tuhan ni, nak ngaji mengenal Allah Subhanahu wa taala. Habis ngaji sifat Allah, pergi pula pada sifat Rasul. Sebab kita wajib pula mengenal Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah. Kita wajib mengenal Allah, permulaan agama. Tapi siapa yang bawa kita mengenal Allah? Rasul. Kita wajib pula kenal Rasul. Jadi sesuli selepas dia berbicara sifat Allah, dibicara pula sifat Rasul. Ini dah kitab Faridatul Faraid. Di permulaannya membicarakan berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal akan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil, sifat harus bagi Allah. Kemudian mengenal Rasul pula, ngaji sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Rasul. Kemudian Syekh Ahmad mengatakan tiap-tiap satu akidah tu akan disusuli dengan dalil. Dalil mana ni? Hak tu baca dah minggu lepas tu. Kemah molek tu. Dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan mustahil. Kemah molek tu. Dalil dan tiada dalil itu menyabitkan yang wajib, menetapkan ada Allah sungguh, sedia Allah sungguh, kekal Allah sungguh. Ni hak nak menyabitkan, nak menetapkan sifat wajib dan menafikan mustahil, mentidakkan yang mustahil. Tak ada Tuhan dok sama sekali, baharu Tuhan dok sama sekali, binasa Tuhan dok sama sekali. Apa dalil ada Tuhan tu sungguh? Dalil ada alam. Apakah dalil tak ada Tuhan tu dok sama sekali? Ni nak menafikan mustahil. Ni kita ngaji sifat mustahil ni. Kita nak menafikan, nak mentidakkan hak mustahil. Tak ada Tuhan dok sama sekali. Kita pegang kejap dia akidah. Tak ada Tuhan dok sama sekali. Apa dalil? Ada makhluk. Hak wajib kita pegang. Sungguh Tuhan ni kidam, sedia. Baharu Tuhan dok sama sekali. Apakah dalil kita duk pegang Tuhan sungguh sedia, ada alam, ada makhluk. Kita duk pegang kejap pula baharu Tuhan dok sama sekali. Apa dalil? Ada makhluk. Ni dua perkara ni. Ni panggil ngaji hak wajib mustahil ni, sifat wajib, sifat mustahil. Kita mengaji sifat wajib,
Hak nisbah akal kita mesti di Tuhan, kita pun pegang kejak di akidah. Sungguh Tuhan ada. Kemudian kenapa pula belajar hak sifat Adam? Tak ada Tuhan, tak mustahil ngaji juga. Kita nak fikir pula ke akal. Tak ada Tuhan ni jangan boleh terima dak akal. Tak boleh terima sama sekali. Akal tak terima sama sekali. Nak kata Tuhan ni Adam, tak ada. Adam lawan wujud. Adam Tuhan, tak ada Tuhan akal tak terima sama sekali. Kita pun pegang kejak di akidah kita, tak ada Tuhan dak sama sekali. Tu pegang hak mustahil. Pegang hukum dia, istihalatul mustahil. Kemudian apa dalil? Dia gitu. Tapi kalau kita sebut secara kah, mengaji sifat wajib, mengaji sifat mustahil, pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Pegang kok mana sifat mustahil, pegang kok tidak lah. Gitu ada. Mustahil ni sifat yang tak ada. Dan sifat tak ada, kepegang kok tak ada ni. Sifat mustahil ni ada ke tak? Sifat lemah? Tak ada. Sifat jahil di Tuhan? Tak ada. Dan tak ada kita pegang kok ni. Pegang kok tak ada ni. Tuhan dok lemah, Tuhan dok jahil. Tu kita ngaji mustahil tu. Sebab benda mustahil, benda tak ada. Takkan kita nak pegang ada pula. Sebab tu timbul bahasan. Sifat mustahil ni kodim ke baharu? Sifat mustahil kodim ke baharu? Sifat mustahil nak kodim, nak baharu, ada benda tak ada. Tak ada ni. Kita benda ada. Benda ada tu, perkara ada tu kodim ke baharu? Apa boleh tanya? Ada ni. Hak ada orang boleh tanya, kodim ke baharu? Tuhan ada ke tak? Ada. Kodim ke baharu? Kodim. Manusia ada ke tak? Ada. Kodim ke baharu? Baharu. Apa boleh jawab? Kalau hak mustahil, anak Tuhan ada ke tak ada? Tak ada. Dan anak Tuhan kodim ke baharu? Nak tanya apa kodim baharu? Benda tak ada. Ada ni. Kan anak Tuhan tu kan mustahil. Dah kodim ke baharu? Kodim ke baharu mana? Benda tak ada. Jangan duk balah pondok. Mustahil tu kodim ke baharu. Dia kodingnya apa? Istihalatul mustahil tu koding. Dak tu koding. Tidak lemah, koding. Tidak jahil, koding. Tidak ada anak, koding. Tidak ada isteri, koding. Tu koding lah. Tidak lemah, tidak jahil. Itu bukan mustahil. Itu sifat wajib. Tidak lemah, wajib bagi Allah. Itu koding. Tidak jahil, wajib bagi Allah. Itu koding. Tidak ada anak tu wajib bagi Allah. Tu koding. Apa boleh kata koding? Hak mustahil benda tak ada. Faham dah ni? Kalau tanya kita takut tak nak jawab kan? Sifat mustahil bagi Allah kodim ke baharu? Kena tanya dulu lah. Dah sifat mustahil bagi Allah tu ada ke tak? Memanglah tak ada. Dah tak ada tanya apa kodim ke baharu, dah benda tak ada. Sedang tanya dah benda tu tak ada. Benda ada baru kita tanya. Benda ada tu kodim ke baharu? Baru boleh tanya. Ni benda tak ada nak tanya mana kodim baharu. Dia balas situ satu hal pula. Mustahil kodim. Dia balas kot tu. Kemudian kita macam sebut tadilah, kita mengaji sifat wajib, sifat mustahil, sifat wajib, sifat mustahil. Kemudian kita pun pegang aqaid 50. Aqaid 50 tu termasuk sifat mustahil bagi Allah dan sifat mustahil bagi Rasul tu. Pegang mana sifat mustahil? Kita pegang kuk tak ada. Tu pegang hukum bagi sifat mustahil. Tapi kita cakap tak pandai. Kalau tanya kita betul-betul, kita kata pegang sifat wajib bagi Allah dan pegang sifat mustahil bagi Allah. Orang akan tekan balik, awak duk pegang sifat mustahil. Lah pegang, cukup 50. Jadi hak mustahil pegang juga. Contoh mustahil, Adam, tak ada Tuhan tu sifat mustahil. Mau pegang Tuhan tak ada? Tak pegang Tuhan tak ada. Pegang Tuhan ada. Dia ni kata pegang mustahil. Maknanya kita ni kadang-kadang kalau tanya memang lekat tak pandai jawab,
Tapi bukan kata akidah salah. Sebab ada orang kejut orang kampung. Dah apabila kata nak buat kelas ni, buat kelas tauhid, mula-mula kita dia pun carilah orang mengajar tauhid. Dia kata dia mari kampung kita, ditanya kampung, ditanya sifat mustahil tu, hak 50 tu lah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat arus bagi Allah dan Rasul, jumlah sekali 50. Dia tanya 50 tu lah. Hak wajib pegang, hak mustahil pegang. Hak mustahil awak pegang semua, peganglah. Nak cukup 50, kafir dia bubuh. Kejut orang kampung. Dia pun kafir. Ada ni. Dia nak teh, dia nak jawab Nabi kafir. Ni sedap kot ni. Biar jadi kafir belaka. Dah hak mustahil pegang, kafir. Dia walaupun orang kampung tu jawab hak wajib pegang, hak mustahil pegang, tu cakap mulut je. Akidah takkan gitu. Tak ada orang pegang sifat mustahil. Mana sifat mustahil lemah? Ada tak orang Islam pegang Tuhan bersifat sifat lemah? Ada? Tak. Mana sifat mustahil berbilang? Ada orang Islam berpegang Tuhan berbilang? Sana kata pegang mustahil. Dia jawab gitu, tidak reti nak jawab. Yang dipegang sebenarnya hukum bagi sifat mustahil. Apa hukumnya? Dok sama sekali. Dipegangnya ke mana? Tuhan tidak lemah, Tuhan tidak berbilang. Hak tu dia pegang sebenarnya. Tu bukan mustahil, tidak lemah. Tu sifat wajib, tidak berbilang. Tu sifat wajib, itu dipanggil istihalatul mustahil. Tapi orang kita jawab pegang mustahil. Jawab tu tak tepat. Tapi jangan kata kafir kat orang. Sifat mustahil Adam, tak ada Tuhan. Adakah orang Islam berpegang tak ada Tuhan? Sifat mustahil baharu, lawan pada sifat kidam. Adakah orang Islam berpegang Tuhan bersifat dengan baharu? Tak ada. Dan saat ni kata pegang sifat mustahil, dia tak pandai nak cerita. Dia anda nak cerita tu. Tapi bubuk kafir habis suti kapur nanya kat orang. Dia kata ustaz suruh cara mengajar tauhid tu cari kata dia. Kena habis kita dia kata kafir. Apa? Dah dia kita jawab pegang hak wajib, pegang hak mustahil. Nak cukup akidah 50. Dia bukan kafir sebab pegang mustahil. Kalau pegang butir sifat mustahil tu semua kafir lah. Lemah sifat mustahil. Kita pun berpegang Allah lemah. Allah memang kafir lah. Tapi tak pegang gitu, kita pegang Allah tidak lemah. Itu bukan sifat mustahil. Lemah mustahil bagi Allah. Tidak lemah wajib bagi Allah. Kita pegang hak tidak tu lah. Jadi datangkan sifat wajib, kita pun kejak di akidah sungguh Tuhan ada. Kita pun mari pula sifat mustahil, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan, akal tak terima sama sekali. Ni ada langit, ada bumi ni. Mana boleh ada kalau Tuhan tak ada? Tak nampak, akal tak terima kalau kata Tuhan tak ada. Jadi tak ada Tuhan, sifat mustahil ni akal tak terima sama sekali. Kita pun berpegang di akidah tak ada Tuhan, tak sama sekali. Itu hak sifat wajib. Kita nak pegang tu lah sebenarnya. Dia didatangkan sifat mustahil untuk mengkejakkan akidah. Untuk mengkejakkan akidah kita pegang sifat wajibnya. Hak mustahil kena susuli juga. Kalau tak ada Tuhan ke mana? Kalau berbilang Tuhan ke mana? Kalau berbilang Tuhan, hancur langit bumi dah Tuhan dia dua ni. Akal tak terima kata Tuhan berbilang. Kita berpegang dengan akidah kita Tuhan tidak berbilang. Tapi kenapa wak hari juga kalau berbilang hak mustahil? Duk kalau fardu takdir dia panggil akan benda yang tak berlaku. Berbilang Tuhan tak berlaku. Apa duk kalau? Kalau tu Quran yang kata lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Ayat Quran yang lain fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ayat lain pula wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Satu ayat perintah ketahui olehmu Allah jua Tuhan. Wa ilahukum ilahun wahid.
Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Tapi mari pula lau kana fihima alihatun illallah. Jikalau ada di langit bumi Tuhan selain Allah, la fasadata, nescaya binasa lagi. Tak mari kali pula hak mustahil kena mari juga. Kalau ada Tuhan yang lain daripada Allah, ada ke tak? Memang tak ada. Tapi kalau ada, la fasadata, nescaya binasa langit dan bumi. Dan bumi binasa ke tak? Tak. Tuhan satu. Hak tu lah pegang Tuhan satu. Sebab kalau Tuhan berbilang ada Tuhan selain dari Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Langit bumi comel tak binasa lah. Berarti kita pegang Tuhan satu. Tidak mustahil kena mari juga. Sebab kita nak kejap pegang hak sifat wajib. Itu tujuan datang sifat mustahil. Kita pegang istihalah dia. Macam dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. 'Alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Tengok. Hidup memanglah tidak mati. Tapi kenapa Tuhan kata pula allazi la yamut? Tuhan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Itu dua lapis itu. Kita pegang kejap Tuhan hidup, kita pegang kejap Tuhan tidak mati. Kita pegang kejap Tuhan kuasa, kita pegang kejap Tuhan tidak lemah. Kita pegang kejap Tuhan mengetahui, kita pegang kejap Tuhan tidak jahil. Sebelum kita nak pegang tidak mati, tidak lemah, tidak jahil, mari dulu kalau mati Tuhan mana? Oh, kalau mati Tuhan tak ada langit bumi. Kalau lemah Tuhan mana? Tak ada langit bumi. Kalau jahil Tuhan mana? Tak ada langit bumi. Kita pun pegang kejap di Tuhan dengan dalil langit bumi. Tuhan hidup, Tuhan kuasa, Tuhan mengetahui. Hak ni hak kaedah sifat 20. Orang duk tikar macam-macam learning ni. Sifat-sifat mustahil wang juga. Mai duk kalau pada Quran pun sebut kalau. Jadi datangkan sifat wajib, kita pun kejap di akidah akan sifat wajib. Sifat mustahil kita pegang kejap di akidah. Sifat mustahil tak sama sekali disertakan dengan dalil. Dalil Tuhan ada, dalil langit bumi. Dalil tak ada Tuhan, tak sama sekali, dalil langit bumi. Dalil Tuhan kuasa, langit bumi. Dalil Tuhan tidak lemah, langit bumi. Ada. Jadi tiap-tiap satu wajib akal. Kuasa ini ada Tuhan ke kuasa Tuhan, dia akan keluar 4 wajib syarak. Wajib syarak ni pahala. Mana 4 wajib syarak? 1 wajib akal, wajib pada akal Tuhan ada. Hak wajib syaraknya kita pegang kejap di akidah Tuhan ada. Ni pahala syarak, pahala akidah ni. Serta kita berpegang Tuhan ada tadi dengan ada dalil. Ni pahala akidah ni. Kita pegang kejap pula tak ada Tuhan, tak sama sekali. Ni kewajipan akidah. Dalil tak ada Tuhan tu tak sama sekali. Ni 4 wajib syarak. Kita pegang kejap Tuhan bersifat dengan sifat kudrah. Ni pahala kewajipan syarak ni. Kita jangan ingat semayang je pahala. Kita pegang kejap di akidah Tuhan kuasa tu pahala lebih besar daripada semayang lagi. Itu pahala akidah. Kita ada baca apa? Allah ada, Allah kuasa, Allah ada, Allah kuasa, gitu. Ni akidah. Kemudian kita pegang kejap Allah kuasa ni, dalilnya ada langit bumi. Pahala akidah tu. Kita pun pegang kejap Tuhan tidak lemah. Dalil Tuhan tidak lemah, ada langit, ada bumi. 4 wajib syarak. Daripada tiap-tiap satu sifat yang wajib pada akal. Sebab apa? Sebab satunya pegang sifat wajib, yang keduanya pegang dak sama dengan sifat mustahil. Hak dalil wajib dan dalil hak mustahil tu hak dak sama sekali. Dia akan sertakan dalam kitab ni. Hak ni hak kita nak akidah kita, hak kewajipan syarak. Maka kami berkata wajib bagi Allah tiap-tiap sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang patut, yang selayaknya dengan zatnya zat Allah yang maha tinggi.
Wajib bagi Allah ini secara ijma' dah ni, secara umum. Secara ijma', secara umum, wajib bagi Allah tiap-tiap sifat kesempurnaan. Wajib bagi, wajib pada akal. Wajib bagi, mana wajib pada akal, tiap-tiap kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Bagi Allah tiap-tiap sifat kesempurnaan. Ini wajib pada akal. Kemudian kita pun pegang di akidah kita, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita pegang kejap di akidah, bahawa sifat kesempurnaan ada dan sungguh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kewajipan syarat kitanya. Sifat kesempurnaan ni, tiap-tiap satu sifat tu sifat yang sempurna. Bukan makna sifat kesempurnaan contoh kudrah. Sifat kesempurnaan contohnya iradah. Sifat itulah yang mensempurnakan zat Allah Ta'ala yang wajib ada. Ada. Zat Allah yang wajib ada sempurna. Kemudian di zat Allah yang sempurna tadi ada sifat-sifat. Sifat-sifat di zat Allah ni sifat yang sempurna belaka. Kudrah yang sempurna, iradah yang sempurna. Sebab itulah keesaan pada sifat. Kita ngaji sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Keesaan pada zat Tuhan satu. Keesaan pada sifat, keesaan pada sifat. Satu pada sifat warna ni. Sifat kesempurnaan bagi Allah amat banyak. Satu warna. Hak ni amat banyak ni sifat kesempurnaan. Hak secara tafsir satu-satu 20 benar. Lepas tu satu warna. Satu pada zat Tuhan. Zat Tuhan satu je. Tak ada Tuhan yang kedua. Senang. Satu pada sifat. Satu warna 20 hak secara tafsir. Secara ijma' sifat kesempurnaan amat banyak. Mana satu? Satu bagi tiap-tiap satu sifat. Ada ni, kudrah yang satu, iradah yang satu, ilmu yang satu, hayah yang satu. Itu panggil satu pada sifat. Ni kadang-kadang satu pada zat boleh jawab. Satu pada sifat tak boleh nak jawab. Sebab apa? Duk ngaji sifat 20. 20 tak panggil satu. Berbilang banyak tu 20. Mana panggil satu? Satu pada sifat dengan bahawa tiap-tiap satu sifat satu. Hak biasa Tok Guru sebut cara pendek kau, sekali. Faham? Satu pada sifat biasa Tok Guru sebut sekali. Faham tak? Sekali. Satu bagi tiap-tiap satu sifat. Kudrah satu, iradah satu. Kenapa kudrah satu? Sebab itu sifat kesempurnaan. Satu je lah sebab sifat kesempurnaan. Kalau kudrah Tuhan ni kudrah yang tak sempurna, kena ada banyak kudrah di Tuhan. Sebab kerjaan Tuhan ni segala-gala ni. Segala-gala kerjaan Tuhan. Kalau kudrah tu bukan sifat yang sempurna, tak padahal satu kudrah. Kerana ada 2-3 kudrah di Tuhan. Atau mustahil. Sebab apa? Sebab sifat yang di Tuhan, sifat kesempurnaan belaka. Bila sifat yang di Tuhan, sifat kesempurnaan, kudrah yang sempurna, satu je kudrah. Satu je iradah. Itu sifat kesempurnaan. Bukan sifat ni yang mensempurnakan zat Tuhan. Zat Tuhan yang wajib ada, zat yang sempurna. Bukan disempurnakan oleh sifat ni, bukan. Sifat kesempurnaan, tiap-tiap satu sifat tu sifat yang sempurna. Ni kita pegang kejadian akidah. Bagi Allah tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut bagi zatnya zat Allah yang maha tinggi. Zat Allah yang maha tinggi. Ta'ala tu nah. Ta'ala bahasa Arab, maha tinggi bahasa kita. Sifat kesempurnaan yang patut, yang selayaknya dengan Allah. Sebab ada yang sempurna tapi dengan Tuhan tak layak. Kalau kita berbilang tu baru sempurna, seorang tak jadi apa, kena berjemaah. Seorang dia kelik-kelik, tak boleh pakai orang tu. Tidak berjemaah. Tidak duduk sekali ramai-ramai. Main duduk kelik-kelik seorang. Kalau kita jadi tak gitu. Tak jadi gitu kalau kita. Tak jadi. Tapi kalau Tuhan berbilang tu tak sempurnanya. Kalau kita seorang gitu sempurna ke tak? Kita kena ada pasangan.
Baru sempurna. Tu orang muda ada pasangan baru sempurna. Orang tua apa? Ke mana orang tua? Orang tua kelik seorang tu. Jadi gitu? Jadi ke tak? Suka pula dia. Orang tua kelik seorang tu jadi sempurna. Sempurna. Dia kata cari pasangan tak sempurna, dia tu kau susah, dia kata. Dia gitu. Ada tahulah. Takut kalau orang tua ni dia seorang tu sempurna. Tapi ni sebab orang muda kok seorang dia gitu sempurna ke? Tak. Ada pasangan, ada suami isteri barulah sempurna. Tapi kalau Tuhan, tak sempurna gitu. Tak layak. Ada isteri gitu tak layak bagi Tuhan. Sebab tu kata sifat kesempurnaan yang patut, yang layak bagi zatnya zat Tuhan yang maha tinggi. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak. Tiada meliputi dengan dia. Tiada meliputi dengan dia dengan amat banyak ni. Tiada meliputi ni, tiada mengetahui dengan sakat dah hak dia. Tak tahu jumlah maknanya. Tiada meliputi ni, tiada mengetahui dengan sakat. Banyak mana? Tak tahu. Melainkan Allah Ta'ala je tahu. Allah Ta'ala je tahu. Allah je malaikah pun tak tahu, Rasul pun tak tahu. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu bagi kita macam mana? Maka wajib. Hak gian kita ni pula. Maka wajib disabitkan, ditetapkan baginya, bagi Allah Ta'ala akan sifat kesempurnaan tu atas jalan ijmal, jalan ringkas. Mana wajib bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Ni hak peringkat permulaan. Dan mustahil atasnya Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, dan iaitu itu sifat kekurangan amat banyak. Wallahu a'lam.